Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada yang berusaha Encik Muhammad Hasbi Abdul Rahman selaku pensyarah dan juga penasihat bagi kursus HIS 3083 Prinsip Ibadah Islam. Saya Mursida binti Kaula di 2011087861 dari ISMP Bahasa Melayu Semester 5. Hari ini kita akan melihat tata cara sembelihan dalam Islam. Sebelum itu, mari dengarkan surah Al-Maidah ayat ketiga yang berkaitan dengan sembelihan. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Maidah ayat ketiga yang bermaksud, diharamkan kepada kamu memakan bangkai binatang yang tidak disembelih dan darah yang keluar mengalir dan daging babi termasuk semuanya dan binatang-binatang yang disembelih kerana yang lain dari Allah dan yang mati tercekik, yang mati dipukul dan yang mati jatuh dari tempat tinggi dan yang mati ditandu dan yang mati dimakan binatang buas kecuali yang sempat kamu sembelih sebelum habis nyawanya dan yang disembelih atas berhala. Firman Allah itu tadi menjelaskan kepada kita bahawa pentingnya menyembelih binatang sebelum dimakan, kerana sekiranya ia mati sebelum disembelih, maka haram bagi kita untuk memakan binatang tersebut. Kita mengungkai pula berkaitan pengertian sembelih. Pengertian sembelih adalah mematikan nyawa binatang yang halal dimakan dengan memutuskan urat halkum dan marih dengan menggunakan alat yang tajam dengan niat kerana Allah Ta'ala. Kita lihat pula makna sembelih menurut bahasa, iaitu tayyib yang bermaksud mengelokkan, dan pengertian kedua tadmin yang bermaksud menyempurnakan apa yang diharuskan dengan cara sembelih. Berikut merupakan keratan rentas kawasan sembelihan. Dalam Islam, kita perlu memutuskan urat sembelihan, iaitu urat halkum dan urat marih. Seterusnya kita beralih kepada rukun sembelih. Ijma' para fuqaha mengatakan rukun sembelih terhadap binatang terbahagi kepada 4. Yang pertama, penyembelih. Yang kedua, binatang sembelihan. Yang ketiga, alat untuk menyembelih. Dan yang keempat, keadaan, tempat atau perbuatan sembelihan. Baiklah, kita akan melihat satu persatu bahagian rukun sembelih. Yang pertama adalah orang yang menyembelih. Orang yang menyembelih hendaklah mereka yang beragama Islam ataupun ahli kitab ataupun kitabiah.
tidak sah dijalankan oleh orang yang bukan beragama Islam ataupun mereka yang telah murtad. Penyembelih hendaklah mereka yang telah mencapai akhir balik dan tidak sah dilaksanakan oleh kanak-kanak. Si penyembelih juga hendaklah mereka yang berakal dan tidak sah bagi orang yang tidak waras ataupun orang gila. Orang yang menyembelih hendaklah dengan sengaja membaca basmalah kerana bacaan basmalah ini adalah sangat penting dalam penyembelihan agar binatang yang disembelih itu sah untuk dimakan. Penyembelih juga hendaklah mereka yang tidak berada dalam ihram haji ataupun umrah. Seterusnya kita beralih kepada rukun yang kedua, iaitu binatang yang disembelih. Binatang yang disembelih hendaklah binatang yang halal untuk dimakan kerana ada kategori-kategori haiwan yang tidak halal dimakan. Binatang yang disembelih itu adalah binatang yang masih memiliki hayatnya ataupun masih hidup sebelum ia disembelih. Kerana sekiranya ia mati sebelum disembelih, haiwan tersebut dikategorikan sebagai bangkai dan haram untuk dimakan. Binatang yang disembelih hendaklah mati dengan sekali sembelihan sahaja. Binatang yang disembelih wajib putus urat pernafasan, iaitu urat marih, dan juga urat tempat laluan makanan, iaitu halkum. Namun, terdapat jenis-jenis haiwan yang tidak boleh dimakan, iaitu yang pertama jenis binatang yang mempunyai taring dan juga kuku dari binatang buas dan jenis binatang yang berbisa dan boleh memudaratkan kesihatan. Yang kedua, jenis burung yang mempunyai kuku dan paruh yang tajam bagi membunuh mangsanya. Saya telah memberikan kategori-kategori haiwan yang tidak boleh dimakan. Seterusnya adalah rukun yang ketiga, iaitu alat sembelihan. Alat sembelihan mestilah alat yang tajam seperti pisau. Dibolehkan juga alat yang diperbuat daripada besi, logam, kayu, buluh, kaca ataupun batu ataupun alat-alat yang lain yang telah pun ditajamkan sebelum digunakan untuk menyembelih binatang. Alat sembelihan juga tidak termasuk gigi, tulang dan juga kuku. Seterusnya, tempat sembelihan. Terdapat dua keadaan penyembelihan, iaitu menyembelih ke atas binatang yang berkuasa ke atasnya, dan yang kedua penyembelihan ke atas binatang yang tidak berkuasa ke atasnya. Baiklah, penerangan bagi keadaan yang pertama, iaitu penyembelihan ke atas binatang yang berkuasa dengan cara menangkap dan juga menyembelih ke atasnya. Wajib memutuskan dengan sempurna urat halkum dan juga urat marih. Keadaan yang kedua adalah penyembelihan ke atas binatang yang tidak berkuasa ke atasnya. Binatang yang sukar ditangkap ataupun buruan atau binatang yang tidak dapat disembelih pada lehernya seperti sembelihan biasa, iaitu seperti binatang yang terjatuh ke dalam perigi dan sukar untuk dikeluarkan. Memadai dengan cara melukakan mana-mana bahagian pada tubuhnya sehingga mampu menyebabkan ia mati.
Dalam mazhab Syafi'i berpendapat hanya diwajibkan untuk memutuskan dua urat iaitu urat halkum dan juga urat marih sahaja. Namun sunat hukumnya memutuskan dua urat ataupun salur darah yang berada di kanan dan kiri leher binatang yang disembelih bagi mempercepatkan kematiannya. Siang dia tengok. Sekarang kalau ada bulu tebal sini kan, bulu tebal takut. Sebab apa kita cabut? Sebab takut pisah kita dak lu, takut kena bulu dia. Dia cabut dulu buang. Dia cabut buang. Yang dia. Ayah saya dah pernah buang. Tapi tengok ini menghadap kiblat. Menghadap kiblat kalau kita orang sembelih tangan kanan atau tangan kiri, kita pusing kat ni kepala dia. Tengok kita ambil. Kita start. Sunat sahaja bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi Allahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Yang rukunnya kita orang Islam tak apa dah. Boleh sembelih Bismillahirrahmanirrahim. Tengok kita melihat. Lalu kita ayam kita pegang gini tak apa dah. Lembu tak boleh, kita kena pegang gini. Ayam baju kecil aje. Ni lembu. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau lu kena pisah tajam kita buat sekali je. Oh, habis tak? Oi, bego. Tepi. Api ustaz, ni bego ustaz. Allahu akbar wala haula wala quwwata. Syarat sah sembelih. Sembelihan dilakukan dengan niat untuk menyembelih dan bukan kerana suka-suka. Sembelihan dilakukan kerana Allah dan bukan kerana sesuatu yang lain, seperti untuk disembah kepada jambalang atau sebagainya. Yang ketiga, putus urat halkum dan juga urat marih. Yang keempat, binatang tersebut halal dimakan dan masih hidup sebelum ia disembelih. Seterusnya, binatang tersebut hendaklah mati dengan sekali sembelihan sahaja. Dan yang keenam, disembelih oleh orang Islam dan tidak sah jika disembelih oleh orang bukan Islam ataupun mereka yang telah murtad. Dan yang ketujuh, menggunakan alat yang tajam selain daripada kuku, gigi dan juga tulang, kerana makruh sekiranya menggunakan alat yang tumpul. Yang ke-8, binatang itu mati dengan sembelihan dan bukan kerana yang lain, seperti mati terjun ataupun mati terjatuh dalam perigi ketika disembelih. Sunat sembelihan. Yang pertama, membaca Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, menghadap kiblat. Yang keempat, membaringkan binatang di rusuk kiri semasa menyembelih. Yang kelima, menyembelih di pangkal leher binatang. Yang keenam, memutuskan kedua-dua urat yang terletak di kiri dan kanan leher binatang supaya binatang tersebut cepat mati. Dan yang ketujuh, melakukan sembelihan pada waktu siang. Dan yang terakhir, menggunakan alat sembelihan yang paling tajam. Jatuhnya hukum mahruh semasa sembelihan apabila menggunakan alat yang tumpul. Seterusnya, menampakkan alat sembelihan kepada binatang yang hendak disembelih. Yang ketiga, mematahkan leher binatang sebelum nyawanya hilang. Yang keempat, tidak menyebut nama Allah. Yang kelima, tidak menghalakkan binatang ke arah kiblat. Yang keenam, melakukan sembelihan di hadapan binatang lain yang akan disembelih. Setiap apa yang diajari ataupun dituntut dalam Islam semestinya ada hikmah di sebaliknya. Sebagai contoh, hikmah sembelihan.
Hikmah sembelihan yang kita boleh tahu adalah boleh mematikan binatang dengan cepat dan selamat. Ia mengelakkan kita daripada melihat haiwan tersebut mati tersiksa. Yang kedua, dapat mengeluarkan darah dan membersihkan daging darinya bagi menghindarkan penyakit. Yang ketiga, memastikan daging bersih dan juga bermutu. Yang keempat, sebagai tanda penghormatan kepada makhluk-makhluk lain ciptaan Allah. Dan yang terakhir adalah dapat membezakan antara daging yang halal dan juga daging yang haram.